Dalam video ini, kami akan menerangkan The Quiet. Filem ini mengisahkan tentang seorang gadis muda yang tidak dapat bercakap atau mendengar. Apabila dia dihantar ke rumah ibu bapa baptisnya, dia mengetahui bahawa keluarga itu mempunyai rahsia gelap. Apakah rahsia yang tersembunyi di sebaliknya? Mari kita buka ia dalam The Quiet. The Quiet mengisahkan dua gadis sekolah menengah bernama Nina dan Dot. Nina seorang pembimbing sorak dan sangat popular di sekolah kerana kecantikannya. Sementara itu, Dot ialah adik perempuan Nina yang pekak dan tidak boleh bercakap. Dot sentiasa bersendirian kerana tiada siapa yang mahu berkawan dengan dia. Nina dan rakan-rakannya sentiasa membuli Dot kerana keterbatasan fizikalnya, walaupun ibunya, Olivia, sering menyuruh Nina bersikap baik dengan Dot. Paul, bapa Nina, secara tidak sengaja bertemu dengan guru Dot, Janice, semasa berada di farmasi. The guru menceritakan kesukaran Dot di sekolah dan bertanya kepada lelaki itu mengapa Dot sentiasa muram dan menyendiri. Paul mengatakan bahawa Dot baru sahaja kehilangan bapanya dalam kemalangan. Dot tidak mempunyai orang lain kerana ibunya meninggal dunia ketika dia berumur 7 tahun, jadi Paul dan Olivia memutuskan untuk menjaganya. Janice adalah kagum dengan kemurahan hati Paul dan isterinya kerana sanggup menjaga Dot yang yatim piatu. Setibanya di rumah, Paul kemudian memberikan ubat yang dibelinya di farmasi kepada Nina. Tetapi kemudian, Nina menyuruh Dot meminumnya, tetapi dia terus menolaknya. Sebaliknya, Paul mendapati isterinya tertidur di dalam bilik yang sedang diubah suai. Dia kemudian menggendong isterinya ke katil dan memberinya ubat untuk menghilangkan ketagihannya terhadap alkohol. Keesokan harinya, Dot belajar dengan bantuan pakar bahasa isyarat untuk memudahkannya dia untuk berkomunikasi dengan gurunya. Semasa berada di kafeteria, Nina diusik oleh rakan-rakannya kerana berbuat demikian seorang dara. Walaupun Nina sangat cantik dan boleh mendapatkan semua lelaki yang dia inginkan, tetapi dia tetap diam, tidak membalas ejekan rakan-rakannya. Adegan berubah apabila Dot menjumpai piano besar di dalam bilik muzik. Dia sangat mahir bermain piano kerana dia telah berlatih sejak kecil. Tanpa disedarinya, Connor, lelaki muda yang disukai Mitchell, mendengarnya bermain piano dan sangat menyukainya, kagum dengan dia. Pada malam itu, apabila Dot keluar dari bilik mandi, dia melihat pintu ke bilik Nina bilik terbuka sedikit dan terdengar suara Nina dan bapanya. Dia diam-diam mengintip ke dalam dan sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya di dalam bilik Nina dan terus balik ke biliknya. Seterusnya malam, Nina meminta kebenaran ibu bapanya untuk pergi ke pawagam dan bermalam di Mitchell bersama rakan-rakannya yang lain. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Ibunya memberi kebenaran, tetapi ayahnya tidak begitu. Nina kemudian menggoda ayahnya dengan belayan kaki di bawah meja sambil memandang lurus kepada Paul dengan pandangan berahi. Dia kemudian segera pergi tanpa menunggu kelulusan bapanya. Paul memarahi Olivia kerana terlalu memanjakan Nina dan menjatuhkan harga dirinya di hadapan anak-anak. Olivia kemudian meminta maaf kepada Dot kerana terpaksa menyaksikan pergaduhan yang berlaku dalam keluarga mereka. Olivia kemudian menunjukkan Dot sesuatu, foto dia dan ibu Dot semasa mereka masih muda. Mereka adalah kawan baik dan dia menyayangi Dot seperti anaknya sendiri. Dot kemudian meminta kebenaran untuk pergi ke pawagam dan Olivia berhasrat untuk membawanya. Tetapi Paul melarangnya kerana keadaannya tidak sihat dan akhirnya dia membawa Dot ke pawagam. Dot bertemu dengan Nina dan Connor yang turut menonton filem di panggung wayang. Mitchell dan yang lain mengejek Dot sekali lagi, tetapi Nina mempertahankannya. Dia berkata bahawa Dot dahulunya sangat normal dan tiba-tiba menjadi pekak dan tidak boleh bercakap selepas kematian ibunya. Selepas pulang dari pawagam, Dot yang berbaring di atas katil tiba-tiba didatangi Paul yang mengadu dia sakit. Dia kemudian membelai rambut Dot dan keluar dari biliknya. Adegan bertukar apabila Dot bermain piano di rumah apabila Nina baru pulang dari latihan sorak. Dia secara spontan mengutuk apabila tali piano terputus dan menyelaraskan vokalnya dengan dentingan piano sambil menala semula. Nina, yang memerhati Dot secara senyap-senyap, terkejut ketahui bahawa selama ini Dot hanya berpura-pura bisu dan sebenarnya dia tidak pekak sama sekali. Dia kembali ke pintu dan menghempas pintu dengan kuat sehingga Dot menyedari seseorang datang. Semasa di sekolah, Nina menghampiri Dot yang sedang makan bersendirian di kafetaria.
Dia kemudian memberitahunya bahawa dia tahu dia telah berbohong kepada semua orang tentang dia sebagai bisu dan pekak. Tetapi Dot tidak menjawab Nina dan terus makan tengah harinya. Rasa diabaikan, Nina kemudian berbisik ke telinga Dot dan menyatakan hasratnya untuk membunuh bapanya pada malam itu juga dengan pistol ayah Mitchell. Nina berkata bahawa dia membenci bapanya kerana ayahnya melarangnya pergi filem dengan rakan-rakannya pada masa itu. Tetapi dia kemudian berkata bahawa dia suka Paul apabila dia menidurinya dan menggunakannya untuk mendapatkan apa yang dia mahu. Dot kembali ke bilik muzik dan memainkan piano di sana semula. Connor, yang dari tadi hanya memerhati dari belakang tingkap, kini melangkah masuk dan menyambutnya menggunakan bacaan bibir. Ternyata Connor tertarik dengannya dan ingin mengenalinya dengan lebih dekat. Tetapi Dot tidak mengendahkannya dan pergi. Nina dan Dot sedang makan malam, tiba-tiba loceng pintu mereka berbunyi. Nina membuka pintu, kelihatan terkejut dan keliru kerana Connor datang melawat Dot. Nina kemudian menjemput Connor masuk dan bertemu Dot di ruang makan. Olivia bertanya kepada Connor untuk tujuan apa dia datang dan budak lelaki itu berkata dia rakan sekelas Dot dan mahu mengajaknya pergi temu janji. Tidak lama kemudian, Mitchell datang dengan sebuah bungkusan dan menyerahkannya kepada Nina. Dia berkata bahawa dia perlu menunggu ayahnya tertidur dan kemudian boleh mendapatkan semula item itu. Nina kemudiannya memasukkan bungkusan itu ke dalam beg galasnya. Dot menyangka bahawa bungkusan itu ialah pistol Nina sedang berbual di kantin petang tadi. Mitchell, yang tergila-gilakan Connor, kagum melihat kehadiran Connor di rumah Nina. Terutama apabila dia mengetahui bahawa Connor akan bertanya Dot out pada tarikh. Nina marah dengan bapanya kerana membiarkan Dot keluar dengan Connor begitu sahaja, tetapi melarangnya daripada menonton wayang bersama Mitchell. Connor kemudian menjemput Dot untuk makan malam di sebuah restoran. Dia kemudian mengeluarkan beberapa helai kertas dan berpura-pura meminta bantuan daripadanya pelajarannya di sekolah untuk mendapat grade yang baik. Tetapi Dot menggulung kertas dan menyimpannya. Dia tahu itu semua muslihat Connor untuk mendekatinya. Dia segera meninggalkan Connor. Tiba di rumah, Dot segera memeriksa beg galas Nina dan membuka bungkusan daripada Mitchell yang ternyata hanya mengandungi beberapa pita video. Dia kemudian pergi ke bilik Nina dan mendengar Paul bersetubuh dengan anak perempuannya. Dia kemudiannya dengan sengaja memecahkan pasu di lorong untuk mengganggu tindakan mereka. Nina segera keluar dari biliknya, diikuti Paul yang terkejut kerana Dot mengenalinya berada di dalam bilik Nina. Tetapi kemudian Paul bertindak seperti biasa kerana dia berpendapat bahawa Dot tidak boleh mendengar dan bercakap. Dia segera keluar dari bilik anak perempuannya. Nina mengambil penyapu dan membantu Dot membersihkan yang patah pasu yang bertaburan di atas lantai. Selepas kejadian itu, Nina, yang menangis di dalam biliknya, tiba-tiba didatangi seseorang yang memeluknya dari belakang. Nina menyangka itu ayahnya dan berkata bahawa dia letih dan ingin berehat. Tetapi ternyata Dot yang memeluknya dan biarkan dia menangis dalam dakapannya sehingga dia tertidur. Keesokan harinya, Dot menonton perlawanan bola keranjang di sekolah dan melihat Nina, yang memimpin sorakan, kembali kepada suasana ceria yang biasa. Selepas permainan tamat, Connor, kecewa kerana pasukan bola keranjangnya kalah, bertemu Dot di koridor sekolah yang lengang. Dot kemudian membawa Connor ke kolam sekolah. Di sana, Connor mendedahkan beberapa rahsia terdalamnya. Dia mengalami gangguan defisit perhatian, yang menyukarkan dia untuk menumpukan perhatian tentang pelajaran di sekolah dan masalah kesihatan yang dialaminya akibat ketagihan melancap. Selepas Connor melepaskan nafas panjang, Dot kemudian menanggalkan pakaiannya dan Connor. Mereka berdua berakhir bercinta di tepi kolam. Di rumah, Olivia cuba memikat suaminya kerana mereka belum membuat cinta untuk masa yang lama. Tetapi Paul nampaknya telah hilang minat terhadap isterinya dan tidak menghiraukan kehendak Olivia. Nina baru sahaja tiba di rumah apabila dia menemui bapanya di dapur. Dia nampak sangat penat kerana pasukan sorak terpaksa bekerja keras untuk menyokong pemain bola keranjang. Paul menghadiahkannya sebuah beg mewah. Walaupun dia berasa letih, dia tetap menerima ayahnya hadiah dengan sambutan manis dan pelukan hangat. Olivia berpura-pura tidur apabila Paul secara senyap-senyap datang keluar dari bilik. Nampaknya Olivia telah mengetahui tentang persetubuhan terlarang antara Paul dan Nina, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa mengenainya. Paul datang kepada Nina yang sedang menggosok pakaian.
Dia mula membelai badan Nina yang gempal dari belakang, tidak menghiraukan dia yang membantah sikap sesat ayahnya. Dot akhirnya pulang dan sekali lagi mencuri dengar perbualan Nina dan Paul di biliknya. Nina memberitahu Paul bahawa dia hamil dan meminta $1,000 untuk menggugurkan kehamilan itu. Paul terkejut mendengarnya dan serta-merta keliru. Tetapi kemudian dia bersetuju dengan permintaan Nina dan akan memberikan wang itu esok. Selepas itu, dia keluar dari bilik anak perempuannya, tidak mahu lagi bersetubuh dengannya. Nina kemudian masuk ke dalam bilik Dot dan tidur di sebelahnya. Keesokan harinya, Connor meminta seorang kerani kafetaria bahasa isyarat untuk memberitahu Dot bahawa dia mahu untuk membawanya ke tarian malam ini. Dot serta-merta menolak pelawaan Connor dan memberitahu kerani itu memberitahunya. Connor kelihatan jengkel kerana Dot menolaknya. Dia berkeras untuk memaksanya pergi ke berpesta dengan dia. Apabila berada di rumah, Nina menunjukkan Dot pakaian yang sesuai untuk dipakai ke pesta. Tetapi Dot tidak berminat dan mengalihkan perhatiannya kembali kepada bukunya. Nina kemudian mendedahkan bahawa dia berbohong kepada bapanya tentang kehamilan. Dia sudah muak dengan perlakuan tidak senonoh bapanya dan berhasrat untuk menggunakan ribuan dolar untuk melarikan diri dari rumah dan memulakan hidup baru. Semasa Nina dan Dot berpakaian di bilik Paul menemui tampon haid di dalam bilik mandi Nina Beck dan mengetahui bahawa dia telah berbohong tentang kehamilannya. Dia sangat marah dengan Nina kerana dia telah berani memperdayanya dan melemparkan wang tunai yang telah disediakannya untuk dana pengguguran kepada Nina. Nina mula menangis ketakutan dan meminta maaf kepada ayahnya. Tetapi Paul marah dan menamparnya dengan kuat. Apabila Nina menangis histeria kerana perlakuan kasar ayahnya, Dot sengaja bermain Moonlight Sonata dengan pianonya dan Olivia sedang melihat televisyen yang dihidupkan dengan air mata. Olivia dapat mendengar jeritan dan tangisan Nina, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk melindungi anaknya daripada perangai lucah suaminya. Nina kemudian menjerit ketakutan apabila bapanya cuba menghalangnya. Dot, siapa tidak tahan mendengar penderitaan Nina lagi, meraih tali piano yang patah, masuk ke dalam tali piano Nina bilik dan menjerat leher Paul dengan tali piano, mencekiknya hingga mati. Tanpa diduga, Nina sebaliknya menyalahkan Dot atas kematian bapanya. Dia berkata semua ini tidak akan berlaku jika dia tidak berpura-pura menjadi pekak. Olivia, yang berada di bawah pengaruh ubat terapeutiknya, kemudian pergi ke bilik Nina. Dia kelihatan normal melihat suaminya terbaring tidak bermaya di atas lantai. Malah dia kagum apabila mengetahui bahawa Dot sudah boleh mendengar dan menganggapnya sebagai satu keajaiban. Loceng pintu berbunyi. Mitchell sudah berada di sana untuk menjemput Nina dan Dot untuk menari. Mereka berdua kemudian membersihkan diri dari percikan darah Paul dan menukar pakaian, kemudian keluar melalui pintu belakang. Dot berkata mereka perlu segera menyembunyikan beg galas Nina dan menanamnya di suatu tempat, jauh dari situ rumah ini. Apabila Nina dan Dot sedang menari, Olivia duduk termenung berhampiran mayat Paul, masih baring dalam bilik Nina. Dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan selepas kematian suaminya. Fikirannya ligat memikirkan setiap kemungkinan dan penyelesaian kepada masalah rumit yang melanda keluarganya. Connor berjalan ke Dot dan memintanya menari. Dot terpaksa meninggalkan beg galasnya dan meletakkannya di atas kerusi. Tetapi kemudian Nina mengambil beg galas itu kerana ia mengandungi yang sangat penting rahsia. Selepas tarian itu tamat, Dot meninggalkan Connor. Dia kemudian mengaku kepada Connor bahawa dia boleh bercakap dan tidak pekak selama ini. Connor berang kerana dia telah berbohong kepada dia. Dia memberitahunya bahawa dia tidak berbeza daripada psikopat yang suka memanipulasi orang lain. Selepas melepaskan kemarahannya, Connor pergi. Dot dan Nina kemudian meninggalkan tarian dengan beg galas mereka. Nina mengikut Dot di sepanjang tebing sungai di pinggir hutan. Beg galas itu ternyata mengandungi pakaian Nina yang terpercik dengan darah ayahnya. Mereka menggali tanah di sekitar sungai dan menguburkan bukti penting tentang kematian Paul di sana. Kedua-dua gadis itu segera meninggalkan lokasi dan berjalan pulang. Sampai di rumah, Dot dan Nina terkejut kerana kereta polis dan ambulans berada di hadapan rumah mereka. Tidak lama selepas, Olivia dilihat diiringi keluar dari rumah oleh beberapa anggota polis dalam keadaan bergari. Olivia bertukar menjadi polis selepas mengaku bahawa dia membunuh Paul.
Dia memberitahu polis itu suaminya menjadi marah dan mula memecahkan barang, kemudian dia mengambil tali piano yang patah dan mencekiknya hingga mati. Dia melakukan ini untuk melindungi Dot dan Nina. Nina mendekati ibunya sambil menangis. Olivia, yang sangat kasihan dengan Nina, kemudian meminta maaf kepadanya kerana dia tidak dapat melindungi anak perempuan kesayangannya dan sebaliknya membiarkan Paul melakukan perkara yang tidak senonoh terhadap anak kandungnya sendiri. Nina tidak dapat menahan pemergian ibunya yang terperangkap di dalam kereta dan hanya mampu menyerah diri apabila mereka membawa Olivia ke balai polis. Keesokan harinya, Dot bangun dengan bunyi Nina bermain piano. Dia kemudian berjalan dan duduk di sebelahnya. Mereka berdua mula bermain piano bersama-sama seperti sepasang adik-beradik. Filem ini berakhir dengan gembira untuk Dot dan Nina. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.